Tapi sebenarnya kebanyakannya adalah menjurus kepada politik juga lah. Semuanya menjurus kepada politik. Jadi bila anda buat tu, anda dah buat sampai 600 muka surat ke korang, 600 ke 700 muka surat. Bila bentang pada doktor dan nak untuk munakashah, doktor setuju lah, lebih kurang doktor setuju. Tapi bila dibawa kepada munakish tak setuju. Munakish khariji lah. Kemudian ada masalah pula, sebab dia kira pembangkang, jadi kes amdaulah lah. Jadi kes amdaulah. Jadi bila nak ada kes amdaulah tu, kena dapat muafakah daripada amdaulah dulu. Nak dapat muafakah amdaulah, jadi syarat dia adalah kena buang semua politik, kena buat macam mana solid dakwah dalam PAS tu. Nak kata jahanam. Jadi dia faham lah macam mana nak buang tu, kan? Nak buang daripada risalah tu memang hancur habis risalah. Jadi carilah, cari yang NGO masuk, dia mengajar semayang yang yang ada buat. Masalahnya banyak tarbiyah untuk ahli. Tarbiyah macam contohnya malam, semua itu dia tak pakai itu. Dia tak nampak menunjukkan kepada masyarakat. Masyarakat ni banyak contohnya dari segi kebajikan, dari segi gunting rambut, cokatan, apa semua tu. Jadi dia nampak macam nak heret ke dakwah tu jauh sangat, kan? Walaupun kita dari segi pandangan kita ni mungkin itulah dari segi dakwah untuk mengajak orang bersama dengan Islam, kan? Tapi dia macam dia tak nampak dari segi apa, pure tu lah, pure dakwah tu. Jadi masalah je lah, tapi tak apalah, buat je lah, buat juga. Kemudian alhamdulillah, entah jadi macam mana, dia lah 300 surat, 200 surat lebih, separuh buang. Kemudian separuh buang, minta lagi untuk munakashah, dan diluluskan untuk munakashah. Dah bagi tarikh lah, tetapi diganggu lagi oleh Amr Daulah. Tak dapat muafakah daripada Amr Daulah. Berhari-hari pergi ke Amr Daulah ni, minta tolong. Masa tu alhamdulillah, betulan pula, ni kata syafaat lagi ni, Syekh Jamal jadi amir. Jadi Syekh Jamal pun alhamdulillah banyak tolong anak masa tu. Kemudian anda ingat pada hari terakhir tu dia dah telefon Rais Jamiah Azhar. Jamiah Azhar rasa bagi saya, tak ada masalah. Masalahnya Syekh Mahsarawi ni, Mahsarawi mana? Mahrasawi. Ana tertukar dengan Mahsarawi. Mahsarawi, nama yang payah sikit. Jadi dia ni memang terkenal lah. Dia tidak, kita tahu bahawa ramai orang suka dia lah. Sama ada yang tak berminat dengan kerajaan ataupun yang minat kerajaan pun dia layan sama kata lah. Apa tu, memang disukai oleh orang ramai lah. Dan dia setuju lah, alhamdulillah. Dan Dr. Jamal pun, tapi tak lepas pula dekat muafakah tu, kebetulan kata tak boleh nak munakashah. Anda nak munakashah esok ni, keputusan kata tak dapat. Bila keputusan kata tak dapat, anda pun balik lah. Anda balik, doktor dah telefon waktu dalam pukul 2 ke pukul 3 petang tu. Anda kata telefon doktor, dia kata tak apalah doktor, aku minta maaf banyak lah, terima kasih banyak kerana bantu aku semua, dan aku insyaAllah aku takkan lupakan kamu, dan apa saja yang kamu buat tu, dan tak apa masalah, aku redha lah, tak boleh munakashah. Tiba-tiba dalam pukul 4 petang tu telefon, kau boleh munakashah esok, kau datang esok. Datang esok. Kita pun takut lah kan, munakashah, boleh munakashah ke tak boleh munakashah ni. Datang juga esok dengan serabut je, kan? Kebetulan macam mana tak, alhamdulillah boleh munakashah. Boleh lah munakashah tu, dengan laju je lah munakashah tu. Doktor Ana pun dia tanya macam-macam soalan masa tu, Ana tak boleh jawab lah, tak tahu apa masa tu. Ana kata Ana pun tak faham dah ada punya isi dia. Kan?
Mana hazam, mana yang ada isi, mana yang tak apa-apa dah pun tak tahu lah. Doktor pun kata, ini takdir dah, 4 kali takdir ni. Dah berapa kali takdir dah berlaku pada salah ni. Jadi, ada pun tak apalah. Alhamdulillah juga lah. Walaupun dalam keadaan tu kan. Ni ingat kita tak dulu dah tahun ni kata, tak apalah kata nasib lah kan. Dia semua reda lah. Alhamdulillah dapat jahit. Tu dia punya klimat dia lah. Jadi dia punya nasihat dia jangan cari benda yang sensasi. Cari biasa-biasa je. Ya, sebab masalahnya master ni bukannya menentukan keilmuan kita lah kan. Dia sebenarnya adalah bagaimana kita berterusan dengan ilmu, insyaAllah. Ana rasa tu saja pengalaman. Cumanya pengalaman Ana untuk takdim PhD ni Ana dah 2 kali dah untuk pergi ke kuliah lah untuk takdim tajuk, tapi tak lepas lagi lah. Sekarang ni buat sistem Khalid kan. Kalau siapa tahu Khalid sistem dia bagi kertas, suruh kita isi, dan tu dia ada satu PDF, satu lagi yang apa, yang panggil dia soft copy kan dia panggil, yang ni lah Office Microsoft Office kan. Dia suruh kita isi dalam tu tajuk itu. Anda pun tak bawa tajuk anda hari ni, tapi anda mula-mula anda takdim anda doktor, anda takdim Al-Nusus Al-Muhimah Inda Al-Qadiyat fi Kitab Al-Shifa. Nusus Muhimah ni umum lah, tentang takwilat dan sebagainya. Dan sebenarnya banyak sebelum ni orang buat tentang Nusus Muhimah yang dalam Ihya Ulumuddin. Dan masih lagi, anak rasa tak ada lagi orang risalah tu. Sebab dia saya tak jumpa risalah tu. Cumanya agak keraguan dari doktor. Doktor menganggap bahawa Nusus Muhimah ni seolah macam takwilat bab sifat, bab uluhiyat lah. Tapi kita tak masukkan begitulah. Kita masukkan Nusus Muhimah dari segi semua sudut lah. Bila anak takdim tak lepas, alasan dia kerana kitab. Jadi Azhar ni kalau nak takdim doktorah jangan takdim kitab. Anda tengok risalah luar, kitab biasa je, Madinah ke Saudi ke mana ke. Kalau tentang kitab ni biasa. Tapi di Azhar dia tak terima kitab, itu penting. Jadi cari yang lebih luas. Jadi pengalaman anda juga, kalau nak tajuk mesin lah, tajuk mesin memang susah sikit lah biasanya. Dan nak kalau doktor macam Dr. Jamal memang payah lah. Dr. Jamal ni sebab dia turasi, jadi dia nak tajuk yang kuat. Kemudian dia tak ada kata apa, payahlah nak bantu sikit lah, bantu dari segi kata apa, kita kata untuk mudah-mudah dari segi tajuk ni kan. Sebab dia nak tajuk, dia tajuk strong lah. Jadi sebelum tu sembang doktor, ada boleh sembang doktor lah. Sembang doktor dan sembang dengan 2-3 orang doktor. Ada doktor yang kritik, ada doktor yang setuju. Jadi sebenarnya sepatutnya bila kita ambil tajuk, kita cari doktor berapa ramai doktor setuju dengan tajuk kita tu. Kemudian barulah kita daftar, kemudian barulah kita masuk seminar. Jadi bila kita dapat tahu berapa orang doktor-doktor yang akan setuju, yang mana dia orang yang akan jadi a'dha' pada seminar tu nanti, InsyaAllah tajuk kita tu akan lepas. Kalau kita tak jumpa dengan doktor-doktor ni, maknanya kerja kita tu sia-sia lah. Bimbang bila kita masuk dalam seminar, tiba-tiba semua tak setuju dengan tajuk kita. Itu kalau tajuk yang bukan tentang Malaysia. Kalau tajuk yang Malaysia tu biasanya dia orang setuju je. Tapi jangan buatlah tentang Malaysia. Itu nasihat anak lah. Biar ada dengar cerita tu, beliau ulum ada buat tajuk Malaysia kan. Itu tough sikit lah bagian lah. Bukan apa, tough kehidupan. Jadi nak rasa sekadar itu sahaja kot untuk kita berkongsi pada pagi ni. Dan nak serahkan kepada Ustaz tu. Kata Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Syamil, Ustaz Khairul Anam, Pegawai Pahang dan juga KAS. Sekarang kami calon PhD, hadirin dan hadirat yang hadir pada hari ini. Jadi saya anak sendiri daripada Kuala Lumpur, datang ke Mesir daripada tahun 2007. Saya tak susung, anak sendiri tak susung mana cerita anak sebut. Dia tak ambil masa lama. Jadi datang ke Mesir, asal dari Kelantan, ngaji di Kelantan, daripada sekolah Arab, daripada peralihan. Di Kelantan dia ada peralihan belum masuk tingkatan 1. Daripada Mahat Muhammadi laki terbaru, dan terus datang ke Mesir. Dan di Mesir tahun 2007 lagi, biasalah saya kalau di Mahat dulu daripada jurusan dulu belajar otak akademik. Dulu saya daripada sains. Jadi sejarah datang ke Mesir sebab mak ayah, sebab keluarga saya semua belajar sekolah Arab, baca ke bidang akademik. Adik kak semua ambil bidang sains semua. Lepas SPM tu pergi sains. Jadi ada sehari tu ayah saya cerita bagi Mesir. Ayah saya cerita masa dalam perjalanan nak pergi ngaji. Ayah nak start ikut orang pondok dari Malaysia. Jadi bila tengah mengaji nak pergi pada sehari sebelum saya dapat tawaran ke universiti di Malaysia, dia sebut, dia kata mak anak daripada kecil lagi dia nak suruh anak dia belajar agama. Jadi start pada hari itulah gua fikir dia tinggal dia tunggu dengan setama. Dan masa itulah baru ada kesungguhan untuk belajar agama. Walaupun kita mengaji dah di Malaysia pun mengaji di masjid-masjid, tapi mengaji biasa, tapi tak sungguhlah, hanya kadang untuk lepas fardu ain. Dan ayah rumah pun dia mengajar di rumah, mengajar anak, hanya sekadar untuk lepas diri kita. Lepas tu terus dah datang ke Mesir, ambil Kuala Lumpur. Kalau ikut minat syariah, saya minat syariah lagi. Tapi ayah saya ni dia kuat, dia terkesan dengan Tok Guru Aziz. Sebab dia belajar dengan Tok Guru Aziz daripada di Muhammad di Kota Baru lagi. Masa mula-mula Tok Guru Aziz balik pada Mesir, siapa kena ikut mengaji Pulau Melaka. Jadi terpaksa ikut sekali lagi pilih ayah. Saya masa ambil luar. Dia belajar luar, alhamdulillah belajar. Itulah bahasa Arab ni dia memang ilmu saya anak sendiri ilmu dari segi syair. Sampai sekarang ni pun tak minat lagi syair. Tapi terpaksa hadap. Apabila kita masuk bulan luar, syair tu jadi makan ni. Sebab antara rujukan luar juga mula syair ni. Quran batu syair. Lepas tu belajar habis sampai 2007 lagi, 4 tahun mengaji, 2011 habis. Alhamdulillah dapat jahit lah. Biasa dulu biasa kita mengaji. Jadi lepas 2007 tu takdim master 2011 tu juga. Niat mula-mulanya nak try lah. Rupanya jangan ada istilah terang untuk sama master.
Dia akan merugikan kita banyak tu. Dalam marhalah ilmiah kita tu jadi rugi sebab kita terang, kita tak sungguh-sungguh untuk belajar. Kita hanya tak apa, kita cuba masuk biasa tahun 1 untuk master tu saya cuba lagi. Saya baca 2 minggu, 3 minggu dah biasa baru baca. Ni bala. Kita uji banyak ilmu sebelum tu, kita hanya untuk biasa. Alhamdulillah lulus. Hanya lulus lah. Bolehlah dalam 64%. Masih lagi makbul lah. Lepas tu tahun kedua saya buat perkara sama, nak cuba lagi. Saya buat perkara sama 3 minggu sebelum biasa baru baca kitab. Kuliah lagi lah. Dia dulu dia ada dua awal dosani. Dua awal saya tak masuk. Sebab tak apalah kita masuk, ingat apa masuk dalam kuliah kita masuk. Tak baca kitab, gitu hanya semata-mata hanya kita ingat apa yang ada di kuliah. Rupanya tak boleh. Gagal. Lepas tu nak masuk dosani, saya baca, ambil masa 3 minggu untuk baca, untuk masuk biasa. Lepas tu pergi jumpa syu'un kata jangan masuk biasa sebab gagal. Sebab tahun tu ada korang baru katanya. Kalau kau masuk hayang darah jemaat kurang. Semua markah hayang darah jemaat. Kau boleh jadi kau muntah ke semua hayang darah jemaat kurang. Jadi kalau masuk pun mungkin gagal tu tahun tu. Jadi paksa mulai tahun 2, tahun ketiga baru lulus. Jadi kira-kira nak dapat dalam 70% untuk cover tahun 1 untuk baru boleh menulis. Jadi dia baru start mengaji ya. Dulu tu main-main, memang rugi ya. Siapa-siapa ada niat main-main, pengalaman memang rugi. Dan kita banyak hilang ilmu itu. Sepatutnya kita sungguh-sungguh. Apabila kita sungguh, kita hadir kuliah memang kita fokus lah. Apabila kita baca kitab pun, kita fokus, kita tahu matlamat kita, kita tahu tujuan kita untuk apa yang kita menulis apa. Waktu kalau jadi kerugian lah bagi anak 2 tahun tu. Tahun ketiga tu baru pergi kuliah, baru kita ada saing-saing. Kita mana campur bahasa Kelantan. Okey. Jadi baru pergi ke kuliah, baru kena daripada saing daripada Hindi, Pakistan. Jadi baru ada majmuah di UAFIDIN, dia juga ada saing pada Arab Mesir lah untuk minta tolong, minta notal sekali. Tu baru start pelajaran di master lah, anak rasa lah tahun ketiga. Sebelum tu hanya cuba-cuba. Lepas tu Alhamdulillah, dua awal tak lulus, dua sani lulus. Lepas anak rasa lepas 70 atas tago, kalau kata atas tago bobol lepas boleh 70%. Sebab anak niat sebelum tu, anak malam sungguh di master, di Tamhidi. Sebab kata, agak begitu sungguh. Sebab boleh lulus, boleh menulis, tapi dia lah kali muntah. Mengkira pasal tu lah. Jadi kita buat ala kadar. Tak boleh, benda tak boleh, rugi. Itu pengalaman anak. Dia cerita benda tu. Kita ada setengah-setengah orang ni mengkira lah begitu. Jadi lepas tu, lepas lauk dosa ni, masa di tahun kedua mulai tu lah Hana baru kenal Dr. Ibrahim Al-Khuli, Musyrih Hana. Masa tu lah Dr. Ibrahim Al-Khuli dia tengok, dia tahu lah. Masa lepas di kelas tu dia pergi tangan Hana. Dia pergi, kamu nak pergi ke rumah aku. Masa tu kita ada motor, ada topi ke apa. Tak fikir, kata aku balik motor tak ke, aku balik dulu boleh nak pergi. Tak mau tinggal motor di kuliah, topi mau tinggal, pergi Selastin dia ke rumah dia, pergi di Iskandaria. Masa tu lah bermula perjalanannya saya dengan Musyrif. Jadi dia hanya pakai jubah dia, jubah sekali minggu. Saya jubah tu lah, mandi pun sekali minggu. Jadi di murid tu lah banyak saya anak sendiri dapat
pengalaman dengan doktor. Mula-mula suruh baca Quran. Kata yang banyak lah bagi. Kata ada yang mudah lah. Kita fikir doktor betul kena ajar ni. Kita bagi Arab biasa, bagi syair kita Arab. Lepas tu bagi tu hafal Quran. Benda tu kita dah hafal. Lepas tu baca, dia dengan kita baca Quran dengan suara lantang. Sehari satu juzu. Lepas tu tambah 2 juzu. Lepas tu hafalan paling kurang satu hit. Benda-benda biasa. Lepas tu baru dia bagi kitab. Dia bagi satu bait syair, so kita syarah. Jadi syarah mengikut darsul balaghi dari syair ke apa. Mula-mula iqra', lepas tu makna bagi bait, lepas tu darsul balaghi. Lepas tu taklid kita kalau ada. Jadi benda tu benda simple. Masa tu jadi benda tu bagi anak nak belajar kita dari kepala kita nak baca kitab lah. Ya, kita tak ada kitab lah. Hanya tu siapa kadang-kadang lagi mula-mula gigi seminggu. Ya. Tak mandi balik. Siapa kira harus bawa mandi. Biasanya tak mandi. Makan pun dari segi makan pengalaman dengan doktor. Makan pun makan isi. 3 hari tu pagi skeping, tengah hari skeping, malam ada 2 keping. Makan isi dengan jumlah. Kalau ada pun lepas 3 hari ada nasi sekali, ada air tu ikut luar. Makan sekali dengan dia. Makan sama doktor dengan aku pun. Okey. So dari segi makan, dari segi test, banyak test sana. Dia nak tahu kita ni ikhlas betul. Dia ada test dia. Lepas 2 tahun mengaji tu baru dia boleh percaya. Lepas saya ingat daripada 2013, 2014 tu baru dia bagi dah tajuk. Lepas dia bagi tajuk tu, dia kata kamu lulus test. Dia test ke mana tak tahu. Tapi dia kata kamu lulus test. Jadi dia setuju untuk isyraf. Dia sendiri untuk isyraf mana. Lepas tu pergi takdim tajuk, ambil masa setahun kot lah baru dulu. Jadi pengalaman apa dengan doktor kalau cerita tu panjang. Jadi antara kelebihan rasa kelebihan walaupun dari segi ilmiah di cara penulisan tesis sana tak ambil doktor, tapi manhaj tu ada. Manhaj penulisan Dr. Ibrahim Kholi. Tapi Ana dapat dengan doktor, kehidupan Ana dengan doktor kadang-kadang lagi sebulan, 2 minggu. Last ni baru pergi 4 hari, 3 hari gitu. Lepas dapat apa pun ada daripada doktor boleh nulis. Lepas nak tajuk tu doktor tak bagi tulis lagi. Tanya doktor dari mana aku tulis, tak jawab. Dia kata baca kitab. 10 kali baca kitab pun baca kitab lagi. Buat talkhis. Lepas tu dia tanya pula, apa yang kamu faham daripada kitab? Tu ya, pada tanya doktor bagaimana aku nak tulis. Tak bagi. Hingga 2018 dapat surat daripada syu'un kuliah. Untuk apa, dia kata tempoh mengajar kamu ada tempoh setahun lagi. Jadi bagi tahu pergi jumpa doktor, bagi tahu doktor aku kata pada setahun lagi kalau tak tulis akan tahi muddah qawni. Ada okey. Dia relax bagi tahu. Okey, boleh nak keluar ke surat. Masa tu baru start tulis. Tak boleh bagi tak boleh ataupun dulu Dr. Ibrahim Kholi ada kelas di Mudayafah. Jadi pergi sana tak ni bagi ni belum buku surat. Kalau tak pergi pun, kalau tak siap pun akan pergi kat sana lagi kelas dia. Dia tak boleh biasa nak temu dia di kuliah. Okey, pergi sana tulis ni belum buku surat. Satu buku surat. Dia ada. Dia kadang-kadang hak mana kelas siap tulis. Ana bagi, ana suruh juga dia. Jadi mulahazah dia Syafawiyah. Dia kata okey, bab ni baca kitab ni. Kita baca sendiri semua. Kalau bab ni
baca kitab ni, kitab ni, kitab ni, kitab ni. Jadi dia cek, rasa dia tak cek. Jadi yang cek test di sana, dia baca, dia cuma dia bagi mulahazah ammah itu. Yang bagi mulahazah dikit-dikit Dr. Atif Al-Aqra. Tu pun Dr. Atif Al-Aqra ni hanya jumpa dia hanya 2019. Belum tak nak ada temu daripada nak tasjil tajuk confirm dapat dari 2015 hingga 2019 tak temulah dia pun tak tahu mana ni bawa isyarah dia. Jadi dia bagi tahu apa tak temu aku kata akhirnya kau memadai dengan Dr. Ibrahim Khuli. Okey tak apa kata. Okey anak saya dia cek 2 kali atas sana. Jadi itulah mengenai boleh. Hanya doktor kata Dr. Ibrahim Khuli ni dia tak tahulah siapa bapak dengan dia banyak test organ. Dia banyak test. Dia tahu kita ni kuat ke tak, ada dia test. Dia tahu kita ni ikhlas ke tak, dia test. Banyak test. Mana dulu umur dia ada letih sebab dia test itu, bukan sebab mengaji. Kadang-kadang dia suruh cari pen, dia cerita nak fikir apa perlu. Tak jawab pen, dia suruh cari pen. Ni ada di Korea. Korea dia di dekat Dasuk. Dari kampung, betul dari kampung. Naik sampai umur dia tu dalam 5 kilo ke 7 kilo, naik tuk-tuk lah. Berapa? Jadi ada di umur dia. Di kawasan umur dia tu adalah pasar kecil lah. Pasar untuk pergi tegak sup lah. Sup biasa. Dia suruh cari pen Jepun jenama pilot. Jenama pilot warna saiz jenis tu. Okey, pergi kedai ni. Dia cerita nama kedai sekali lagi. Kita pergi. Jauh dia adalah anak rasa dalam 1 kilo lebih jalan kaki. Jalan kaki pergi. Pergi tu 20 minit, balik pergi jalan kedai tak ada. Kawasan ni memang tak ada. Okey, balik bagi tahu doktor tak ada. Okey, pergi kedai ni pula. Pergi cari. Tak ada lah. Pen ni hanya di bandar-bandar, ada di Cairo, di kedai-kedai kelas lah. Cari tak ada. Balik pula. Pergi kedai ni. Pergi. Okey, tak ada lagi, tak ada. Esok pergi kedai ni. Kedai sama. Kedai ni pula. Pergi. Anak dia dengar dia saja anak itu. Anak pergi lah kedai. Pergi. Anak seping 4 kali. Dia suruh cari pen tu. Mana pen tu memang confirm. Mana rasa dia memang tak ada pen tu di kampung dia. Memang harap tak kira pen tu. Lepas tu dia ada syarat pen ni. Kalau ada putus tulisan di pilot T tu, kalau ada titik sikit dia kata jangan beli. Tu pen China. So, jadi benda-benda tu lah. Kalau nak dapat yang Dr. Ibrahim Khuli dari segi kita rasa dia nak didik kita lah. Bagaimana kita melaya dia. Kalau umur dia memang nak makan, belum masuk pun nak masuk. Makan biasa. Kalau pergi sana 2-3 hari ingat kita makan Cairo. Kadang-kadang makan ayam, makan daging. Sana ada pagi jumlah, tengah hari kadang-kadang roti final tu lah. Syai 5 kali hari ya. Memang tak berharap. Saya 5 kali hari. Pagi pukul 11 kali. Tengah hari makan setengah roti atau bakso matin. Bakso matin tu bakso panjang-panjang lah. Bakso matin. Lepas tu lepas asar kali. Bukan lepas maghrib tu sekali makan malam. Tengah malam kali. Pukul 10. Tu kali 8 makan. Biasa tak makan. Syai. Itu lah. Jadi masa tu lah dia bagi latihan kanan. Kadang-kadang dia suruh satu Quran tu dia kata asing ke antara fa'il, isim dan juga haraf. Okey, asing. Lepas tu bila aku kata ada apa bukan ada apa bila. Okey, kita bila. Lepas tu bila huruf Quran tu bila. Bila. Jadi bagi kita doktor nak bagi apa ni kita tak. Jadi seolah-olah latihan itu
Senang araf ising fi'il benda asas tak. Jadi buat. Lepas ada satu masa saya kata okey, aku bagi mulatnya satu masa aku akan lepas muat pada mewakili sendiri. Lepas dapat menara tu memang bagus. Dia lepas tu aku tulis hanya dapat manhaj penulis dia dengan baca kitab dia, cara dia baca kitab dia sendiri, kitab Datuk Ibrahim Khuli, dan juga anak murid dia. Anak dapat dengan Indul sekali isyraf Datuk Ibrahim Khuli. Dia dah tanya dia panhas penulis Datuk Ibrahim Khuli, rujuk ke kitab mana yang dirujuk Ibrahim Khuli, Datuk Ibrahim Khuli, dan juga itulah. Jadi anak start dari beberapa belah, anak jumpa dengan Indul tu, dia ajar cara tulis, dia bagi manhaj cara penulisnya, dan itulah. Dia cek pun kalau ada Indul tu cek lah. Banyak tu, boleh kata separuh daripada tesis sana tu Indul tu cek dulu. Indul tu doktorah tahun lepas dapat Syarafullah bawah Dr. Ibrahim Khuli juga. Dia tu pengalaman anak dari segi penulisan tesis. Jadi daripada 2013 kena Dr. Ibrahim Khuli tu sampai ke tahun ni lah. Dah temu dia puluhan tahun ni. Dia munakashah anak pun dia tak lagi. Seminggu sebelum munakashah tu, anak telefon tak angkat. So dia kata, doktor baik kok kan. Ada mahu aku ke ataupun kisah kot. Sebab ada budak belajar pada Mesir, dia tak ada munakashah. Jadi dia sekolah dalam munakashah dapat jayid. Ada orang saya tak apa. Ada masuk munakashah itu, tawakkal ala Allah. Dia bunyi minyak pun dah. Anak jid dia kata okey jayid okey. Mereka tak harap pun anak tesis sama tu anak boleh kata banyak selalu. Anak cek saya nak baca tu ada cek nama seorang salah. Jadi benda yang tanpa pun ada lagi patut yang tanpa. Jadi alhamdulillah mana tak sangka dapat mumtaz lah. Berkali berkat mak ayah saya doktor tu lah. Sebelum masuk munakashah tu Dr. Ibrahim Khuli dia telefon ke melukis tu. Lepas tu bawa keluar dia tu yang dia tu aku nak boleh melukis. Jadi berkat doktor tu insyaAllah, berkat mak ayah doa semoga dia jadi usaha nanti sikit sangat usaha untuk menulis tesis lah. Jadi itulah esok baru lepas munakashah tu baru telefon dia. Dr. Ibrahim Khuli